limpahan kurnia kepada kita insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an yujza bih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabuna. Mafhumnya berbunyi, setiap anak Adam itu berdosa, tetapi di antara pendosa sebaik-baik mereka adalah yang banyak bertaubat. Selagi mana kita bernama anak Adam, selagi itulah kita tak sunyi, tak bersih daripada dosa. Kita ni bukannya nabi-nabi, anbiya-anbiya alaihi salatu wassalam. Akidah kita nabi-nabi, anbiya alaihi salatu wassalam, mereka adalah golongan orang-orang yang dipilih. Mereka itu maksum daripada dosa, baik qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Sebelum dilantik jadi nabi pun mereka tidak berdosa. Selepas dilantik jadi nabi pun mereka adalah golongan yang maksum. Itu jelas akidah kita. Ya. Adapun kita selain pada anbiya ni, hatta aulia-aulia Allah pun mereka bukan maksum. Sahabat pun mereka bukan maksum, tapi mereka mahfuz, diselamat, dipelihara Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Ada di kalangan umat ini yang bukan daripada golongan anbiya. Mujaddid Al-Futhani menulis dalam kitab beliau, ada setengah wali yang berlalu daripada umat ini, mereka yang mana berlalu dalam hidup ini 20 tahun, sehingga malaikat pencatat dosa itu cuti, tak sempat nak tulis dosa dia. Apa maksud 20 tahun? Bukan maksud 20 tahun tak buat dosa. Kalau buat dosa sekalipun dia tak tunggu lama, dia menyesal terus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka pencatat dosa tadi tak sempat nak tulis. Atau kalau tulis pun dia terpaksa delete balik. Khulasanya tuan-tuan, kita ni selagi mana kita insan, sebab Allah Ta'ala cipta kita ni 3 makhluk Allah. 1 malaikat, 1 syaitan, 1 insan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala cipta malaikat ini sarapar khair. Maksud apa? Daripada hujung kaki sampai hujung rambut, khair hi khair. Kebaikan dan kebaikan. Itu malaikat. Satu lagi syaitan, makhluk Allah yang mana Allah Ta'ala cipta daripada hujung kaki sampai hujung rambut, syar hi syar. Buruk dan buruk. Itu syaitan. Adapun insan ini adalah satu makhluk yang mana Allah gabungkan di antara khair dan syar. Sebab itulah kita ni kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat buruk. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang macam Abu Bakar amalan kita. Kadang-kadang macam Pak Cik Bakar mana entah. Kadang-kadang macam Sayyidina Ali. Kadang-kadang macam Piramli. Piramli pun baik juga. Nak cerita kita ni kadang-kadang berubah ke sana ke sini. Sebab apa? Kita ni gabungan daripada khair dan syar. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kamu adalah orang yang buat dosa kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lagi berdosa. Tapi bila buat dosa saja menyesal. An-nadmatu taubatun. Menyesal itu sebenarnya taubat. Terus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. At-tawwabun, orang yang paling banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, inilah di kalangan pendosa-pendosa yang paling disukai, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni duduk di kalangan pendosa. Sekarang ni kita nak jadi orang yang pendosa yang paling dicintai Allah, kita kena usaha diri kita supaya jadi orang yang paling banyak tawwabun, paling banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ajar kita, kalau boleh kita buat dosa di tempat mana yang kita buat dosa,
Kalau boleh kita nak bertaubat istighfar, kita pergi ke tempat yang sama, kita duduk di kapek yang sama. Kalau mana dinding yang menjadi saksi akan dosa kita, atap kipas yang menjadi saksi akan maksiat kita, kita pergi tempat yang sama supaya dinding, atap, kipas yang sama saksi akan kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita gantikan dengan kebaikan. Kenapa? Bila kita buat kebaikan, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dia akan menghilangkan kejahatan. Bila kita buat baik, maka kejahatan akan hilang. Bila kita buat ma'ruf, maka munkar akan hilang. Bila kita datangkan cahaya, kita tak mengetahui di mana hilangnya kegelapan. Pergi mana entah ke mana. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi mana kita insan, kita tak boleh lari daripada dosa. Bukan maksud nak bagi tahu kita perlu buat dosa. Terlaku dosa, kita terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala? Dosa ni ada kesan dia. Likulli syai'in ta'sir. Setiap sesuatu ada kesan yang tersendiri. Kesan api panas, kesan ais sejuk, kesan angin mendamaikan. Kesan dosa tension. Kesan dosa tension, pressure, depression, kemurungan, kesedihan. Itu kesan daripada dosa. Oleh demikian Allamah Ibn Qayyim telah tulis dalam kitab beliau, ada beberapa kesan yang kita akan dapat bila mana kita melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dosa? Bila mana amalan kita buat itu bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi dosa. Buat amalan yang bercanggah dengan syariat. Dan buat bisnes, Allah Taala kata buat bisnes, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan baik, jual beli, trading, bisnes, wa harrama riba, dan haramkan riba. Bila mana kita bisnes, kita campurkan dengan riba, maka kita telah buat bisnes berkhilaf dengan syariat Allah, maka kita telah melakukan dosa. Bila mana kita melakukan dosa, maka setiap dosa tadi dia ada kesan-kesan yang tersendiri. Allamah Ibn Qayyim telah menulis dalam kitab beliau beberapa kesan yang malam ni kita nak ulah malam ni insya-Allah. Jadi kita belum jangan muraqabah lagi ya. Dengar dulu. Kita semua orang pendosa kan? Semua tak ada dosa. Kita semua pendosa, kita kena dengar betul-betul apa kesan dia. Supaya kita tahu apabila kesan dia, bila kita tahu, supaya kita tak berani nak buat perkara-perkara dosa tadi. Itu dia. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kesan dosa adalah bila mana satu orang itu buat dosa, seperti mana saya sebut tadi, likulli syai'in ta'thir. Setiap sesuatu ada kesan dia. Kesan dosa adalah tension. Bila mana satu orang terlibat dengan dosa, tak kiralah dosa apa, orang yang sentiasa bercakap, menipu, berbohong, ataupun orang yang hasad kepada orang lain, jealous. Orang yang jealous ni dia tak selesa. Dia tak boleh tengok orang lain maju daripada dia. Itu hasad. Bila hasad ada dalam hati, dia tak selesa. Dia tak boleh tidur malam. Macam mana ni? Pesaing aku makin maju ni. Aku kedai aku orang tak datang ni. Dia tak selesa. Tension. Apa saja dosa. Hasad, dengki, dosa zahir, dosa batin. Orang yang menghubungkan connection, hubungan wanita, lelaki bukan mahram dengan wanita bukan mahram, satu connection yang tak harus, maka dia melakukan dosa. Kita tengok orang yang buat hubungan kekasih dan sebagainya, maka di muka dia ada satu kesan tension. Dia tak boleh nak makan, duduk sekali dengan keluarga. Kalau keluarga ajak makan pun dia akan masuk dalam bilik berasingan, duduk merenung seorang-seorang. Tak begitu tuan-tuan? Kau tak pernah bercinta ni. Jadi begitu. Dia tampak jelas di muka dia akan ketensionan. Angau. Jadi kesan daripada dosa. Tak ada orang yang buat dosa dalam masa yang sama hati dia tenang. Mungkin tenang sejam, 2 jam. Dia ambil dadah, dia berzina, dia main perempuan. Mungkin tenang sejam, 2 jam, lepas tu dia mari. Tension. Kehidupan dia akan jadi kucak-kacir. Tension tadi akan masuk dalam rumah tangga dia, akan masuk dalam jual beli bisnes dia, akan masuk dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan, tak boleh lari. Dosa saja kita akan tunggu ketensionan yang akan menjemput hidup kita, tuan-tuan. Jadi kalau kita mau hidup kita hidup yang tenang, hendaklah kita usaha supaya kita terelak daripada dosa, ataupun kalau terlaku dosa, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih bihamdika wastaghfir. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah. Yang kedua kesan dosa, kata Ibn Qayyim rahimahullah taala,
Allah Subhanahu wa taala akan tarik taufik untuk buat ibadat. Ini kesan dosa. Kesan daripada dosa. Maka kita renung kita hari ini, amalan kita hari ini, kenapa semakin hari semakin malas nak beribadat. Kalau dulu kita jaga jemaah, sekarang tak boleh jaga jemaah. Dulu sebab PKP kita ada alasan, sekarang masjid telah dibuka. Kapasiti masjid ikut. Jadi kita kenapa tak dapat datang? Kenapa? Dah jadi. Kita nampak macam seolah dah jadi tabiat kita, tapi sebenarnya kesan dosa kita Allah Ta'ala tarik taufik untuk beramal. Bukan saja itu saja, apa saja amalan-amalan lain. Satu kali Sufyan Thawri, dia pergi satu masjid, kemudian bila nak keluar lepas sembahyang asar, dia tengok di hujung sana satu orang duduk berzikir dengan jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari dalam hati dia kata, orang ni riak ni, sangka buruk. Kawan ni riak ni. Selepas itu dia kata, 40 hari aku telah ditarik taufik, tak boleh bangun tahajud. Tak boleh bangun tahajud, tuan-tuan. Itu dosa hati baru tu, dosa sangka buruk, tuan-tuan. Beginian juga dosa-dosa lain. Apatah lagi dosa mata ni, tuan-tuan. Dosa mata, Allah Subhanahu wa taala akan tarik taufik untuk bangun tahajud. Bila kita tak jaga mata kita, baik luar skrin ataupun dalam skrin, tuan-tuan, bila tak jaga mata kita, sebab itulah kita jadi malah nak bangun tahajud, malah nak buat amal, malah nak berzikir, malah nak buat segala amalan. Kenapa? Asalnya Allah Ta'ala telah tarik taufik daripada kita. Dalam kitab Syekh sebut, pada akhir malam malaikat ada 3 jenis. Satu malaikat dia pergi kejut orang, bangun pukul 3 dah ni. Kita pun celak mata, bangun sembahyang. Malaikat yang kedua ditugaskan untuk tidurkan orang tu. Pukul 3 dia set alarm, 3 kali bunyi, orang lain dah 3 kali sedar, dia tak sedar-sedar lagi. Malaikat duk tepuk dia, tidur. Dan satu lagi jenis malaikat pergi kepada orang, dia hanya ubahkan kedudukan posisi kita, kadang kanan, kadang kiri. Dan malaikat seru pada dia, wahai hamba Allah, bangun kamu pun Allah redha, tidur kamu pun Allah redha. Ini orang-orang yang mana waktu muda dulu dia banyak ibadah, sekarang dah sakit lutut, sakit gout, sakit tu, sakit ni, tak boleh nak bangun. Jadi malaikat kata, bangun kamu Allah redha, tidur kamu pun Allah redha. Ataupun orang yang dia zaman makan pencen. Jadi apa poin saya nak bagi tahu, bila mana kita tak dapat bangun tahajud, kita kena faham, kena cek amalan tengah hari tadi. Mata kita melilau ke mana? Kita ada mengumpat ke? Kita ada sangka buruk ke? Kita kena faham, bukan kita malah nak bangun tahajud, kita kena faham yang Allah tak suka kamu bangun berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan dosa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan tarik taufik untuk beribadah. Kemudian tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kesan dosa. Kita nak tahu kesan dosa ni supaya kita takut buat dosa. Supaya kita berhati-hati untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesan bila mana satu orang buat dosa adalah Allah Subhanahu wa taala akan menarik keberkatan dalam hidup dia. Maka kita akan dapati rezeki kita tak berkat. Baru dapat gaji, baru seminggu berlalu dah habis dah. Rezeki tak berkat. Berkat apa maksud? Ta'amul wahid yakfis sani. Makanan untuk seorang mencukupi untuk 2 orang. Makanan 2 orang mencukupi untuk 3 orang. Maknanya dia lebih. Seperti mana kisah Nabi SAW di perang Khandaq. Nabi Hazrat Jabir balik ke rumah, dia bagi tahu isteri dia, anak kambing ada, kita sembelih, kita bagi makan, kita jamu Nabi SAW. Kemudian Jabir bagi tahu kepada Nabi, kami kat rumah ni kalau dah buat satu lauk kambing, nanti Rasulullah SAW jemputlah. Nabi SAW tak bagi tahu Jabir, jom kita serbu rumah Jabir. Rupanya lebih 70 orang pergi rumah Jabir. Jabir tengok, sudah kali ni. Isteri dia kata, apa tak bagi tahu ke? Kita bagi 5 orang je, panggil satu kaum, kenapa? Marah isteri dia. Jadi apa jadi? Berita dapat tahu Nabi SAW, Nabi kata, jangan bimbang Jabir, periuk kamu masak ni buka sikit-sikit. Nabi SAW ludah dalam periuk dia tadi, buka sikit-sikit, jangan buka semua. Kemudian masuk 4 orang, 70 orang semua, maka ada lebih lagi. Nabi kata simpan untuk kamu nak sahur pun nak buat apa. Jadi tuan-tuan kasih Allah itu berkat. Hari ini kehidupan kita tuan-tuan tak ada berkat. Tidak ada berkat dalam rezeki, tidak ada berkat dalam perniagaan, tidak ada berkat dalam kesihatan.
Umur 20, 30 dah kena gaut dah. Umur 30 dah mengah dah. Kita tengok orang dulu Masya Allah umur 70, 80, 90 makin gagah lagi. Masih gagah lagi. Baru ni ada orang tunjuk video, satu orang umur 100 lebih dah, dia baiat di zaman Maulana Ilyas. Dia pernah baiat dengan Maulana Ilyas. Kemudian bila ada istimak Derawin, dia mari jumpa Maulana Ahmad Lat. Dia kata, aku baiat dengan Maulana Ilyas. Kamu terima tak aku bagi kamu hadiah? Hadiah apa? Dia ambil serban dia, bagi pakai kepada Maulana Ahmad Lat. Dia kata, aku tak boleh tolak kalau kamu bagi macam ni. Jadi umur 100 lebih, baiat dengan Maulana Ilyas, masih segar lagi. Pergi istimak pakai, Masya Allah, hebat. Nak cerita keberkatan dalam hidup. Tapi bila tidak ada keberkatan tuan-tuan, awal muda-muda dia dah sakit. Sakit pinggang, kencing manis, kencing masam, semua go out, habis semua tuan-tuan. Jadi kenapa tidak ada keberkatan dalam kesihatan kita, dalam rezeki yang Allah bagi? Cepat masuk, cepat keluar. Tak apa lagi, lambat masuk, cepat keluar. Itu ketidakberkatan dalam hidup lantaran dosa yang kita lakukan. Itu kena faham dosa yang kita lakukan. Ini saya hantar bayan Syekh kan, Ibn Sirin dalam kitab dia, dia menulis, dia kata bahawa kesempitan hidup yang berlaku pada aku hari ini, aku faham bahawa ianya adalah disebabkan dosa aku 40 tahun dulu. Kesempitan keuangan, dia kata, kesempitan keuangan yang berlaku pada aku hari ini, dia kata aku faham ini disebabkan dosa aku 40 tahun dulu. Sekarang Allah Ta'ala bagi dia punya wabal dia pada hari ini. Itu wali Allah, dia dapat cam 40 tahun ke 30 tahun. Kita tak payah ada ukur lah 20 tahun, 30 tahun. Kita memang banyak buat dosa. Dan kita kena faham, sampaikan kesempitan keuangan pun ini disebabkan dosa-dosa manusia. Kemudian dia baca ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahr fabima kasabat aydin nas. Zahirnya kerosakan di atas muka bumi ini, di bumi, di darat, di laut, semuanya disebabkan dosa, yakni tangan-tangan manusia. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik keberkatan. Nampak masuk banyak, Masya Allah, masuk banyak. Tengok akaun penuh, tapi tak ada hujung bulan dah habislah. Bayar maintenance tu, bayar overhead, bayar tu, bayar ni, habis. Kita tinggal 2-3 ringgit saja. Tak cukup. Keberkatan Allah Taala tarik. Yang keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nikmat. Bila mana kita banyak buat dosa, kesan dia Allah Taala tarik nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kalau dulu Allah Ta'ala kurniakan macam-macam kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kesedapan, nikmat boleh makan banyak, boleh sedap, boleh try lazat tu, lazat ni. Sekarang bila dah sakit, Allah Ta'ala tarik nikmat. Kalau dulu kita buat kerja, Masya Allah, Masya Allah kita buat kerja, berjayanya kita ni, buat apa saja, buat tertib apa saja, buat apa idea apa saja, menjadi kita punya bisnes. Kalau dulu tangan kita ni pegang batu pun batu boleh jadi emas. Tapi sekarang apa jadi? Tangan kalau pegang emas, emas bertukar jadi batu balik. Nak ceritanya, nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, Allah Ta'ala telah tarik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu memberi nikmat kepada kita, bila kita buat dosa, Allah Ta'ala yang sama tahu untuk menarik nikmat daripada kita. Jadi itu, hilangnya nikmat itu adalah lantaran dosa-dosa kita yang dilakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham benda ni, kita tengok dalam kehidupan kita, bila mana nikmat kita berkurangan, bila mana ketidakberkatan ada dalam kehidupan kita, bila mana kita susah nak semayang, nak jaga takbiratul ula, susah nak berzikir, susah nak buat kebaikan, kita kena faham kita telah melakukan dosa, dan sebab dosa itulah Allah Taala balas atas dunia ni. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat balasan. Tapi kesan daripada dosa, atas dunia lagi Allah Ta'ala bagi kesan dia, tuan-tuan. Yang seterusnya, tuan-tuan, Atha bin Rabah, satu orang wali ulama yang telah berlalu, Allah Ta'ala turunkan ilham kepada dia. Dia kata, Atha bin Rabah, Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada kaum kamu bahawa kenapa bila mana kaum kamu, bila mana rakyat kamu atau masyarakat kamu buat dosa, mereka tutup segala pintu-pintu pintu buat dosa tadi. Adakah mereka, dan mereka tidak tutup pintu aku kepada mereka? Adakah mereka menganggap pintu mereka lebih aku ketahui daripada pintu-pintu yang mereka tutup tadi? Maknanya, adakah mereka menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak dosa mereka lakukan? Bagitahulah kepada mereka, Atha bin Rabah, ketika mana mereka datang ketensionan, datang depression, kesedihan,
mereka pergi dalam majlis bersama-sama mereka, mereka mengadu bersama-sama mereka. Oh, bisnes aku tak jadi. Oh, anak aku mendahaka. Dia mengadu sesama mereka. Sedangkan aku, setiap hari malaikat datang mengadu kepada aku tentang dosa-dosa dan maksiat yang kamu lakukan. Aku tak pernah mengadu dosa maksiat kamu di dalam majlis para malaikatku. Itu ilham yang Allah Ta'ala turunkan kepada Atha ibnu Rabah. Jadi tension, depression, kemurungan, kesedihan adalah disebabkan dosa yang kita lakukan yang mana kita tak sedar. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan dalam kehidupan sahabat, kita tengok belik kitab-kitab Hayatus Sahabah, ada satu kisah para sahabat, seorang sahabat nak banding kehidupan para sahabat dengan kehidupan kita. Para sahabat ni segala kehidupan dia menjadi asbab keberkatan. Satu kali sahabat dia nak kencing, kemudian dia pergi tempat jauh. Zaman dulu mana ada macam tanda, macam ada sistem flush dan sebagainya. Nak kencing berak terpaksa pergi jauh, 500 meter, 600 meter, tempat gelap yang jauh dan sebagainya. Kawasan rumah lagi tapi pergi jauh sikit, 100-200 meter. Maka bila dia pergi kencing, duduk nak kencing, duduk cara sunnah tu, tiba-tiba ada satu lubang. Duduk setengah syok kencing, tiba-tiba keluar daripada lubang tu tadi seekor tikus. Kemudian di mulut tikus tu ada satu wang dinar emas. Tikus tadi hempah depan dia. Tikus tu masuk balik, keluarkan lagi 2 dinar emas. Keluar masuk sampai 16-17 kali, 16-17 wang dinar emas. Kebaikan para sahabat ni, apa saja berlaku, mereka terus tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa telah terjadi kepada aku nak pergi kencing, tiba-tiba tikus masuk, keluarkan duit ni. Dia tanya Rasulullah. Oh, kalau kita tuan-tuan berlaku rumah kita, duit aku lah, duit siapa lagi nak tanya kerajaan ke nak cukai tek lagi nanti. Itu kita. Tapi sahabat, kebaikan mereka, apa saja berlaku pelik yang mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ambillah duit tadi, hadiah tadi, ini adalah kurniaan Allah disebabkan takwa yang ada pada dirimu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah rezeki yang tak disangka-sangka, dikurniakan kepada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bahasa Urdu, lubang tikus tadi dipanggil bel. Kita hari ini terbaliknya kita tuan-tuan, sahabat mereka pergi kencing, daripada lubang bel tadi keluar duit, keluar emas dan sebagainya. Kita hari ini tuan-tuan, duit hok ada dah, duit hok banyak dah, gaji hok ada dah, komisen hok ada dah, disebabkan dosa-dosa kita, duit hok ada dah masuk dalam bil. Lubang, bel tu lubang, bel masuk dalam bil telefon, bil Selcom, bil top up, bil Astro, bil macam-macam sekarang ni. Para sahabat daripada bil keluarnya duit emas sebagainya, kita duit emas hok ada dah masuk dalam bil pula. Bil tu lubang lah maknanya tuan-tuan. Kenapa? Kita tidak ada keberkatan dalam kehidupan kita lantaran dosa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, kesan dosa yang saya cakap awal-awal tadi adalah tension, depression. Jadi tuan-tuan, bahasa Melayu pun dulu tak ada perkataan tension ni, baru memang perkataan English, baru je diterjemah kemurungan. Dulu dalam orang tua kita tak ada pun perkataan tension ni, depression ni tak ada. Ini adalah perkataan baru. Dan bila ada perkataan baru, maknanya benda ni baru wujud. Tension, kemurungan, anxiety dan pelbagai, ini adalah istilah-istilah baru kerana benda ni baru berlaku. Maknanya manusia semakin tension, semakin membuat dosa berkhilaf dengan perintah Allah, manusia datang ketensionan dan kemurungan dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dosa ni dia ibarat kanser. Dosa yang kita lakukan ibarat penyakit kanser. Apa maksud kanser? Bila satu orang itu kena kanser, tak dapat tidak, dia kena buat apa? Operate. Buang kanser tadi. Buang kanser dengan kemo ke dan sebagainya, kena buang kanser. Kalau tak buang kanser, lama-kelamaan kanser tadi akan merebak ke seluruh badan, menyebabkan akan matinya kita fizikal. Demikian juga dosa ni ibarat kanser. Kalau kita tak operate dosa kita, kita tak tazkiyah dosa kita, kalau kita tak bersihkan dosa kita, tak elakkan dosa kita, lama-lama dosa kecil dia akan merebak menjadi dosa besar. Dia merebak seluruh badan kita. Kalau kanser tadi menyebabkan kematian fizikal kita, dosa dia menyebabkan kematian rohani kita. Pokoknya sama, kedua-duanya mati. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi tak dapat tidak kita kena elakkan daripada dosa. Kalau dosa terlaku, kita sedar cepat-cepat kita bertaubat, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang kita kena istighfar 100 pagi 100 petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa sekalipun, anni la astaghfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali satu hari. Nabi yang tak ada dosa. Kita yang banyak dosa ni sepatutnya 1000 sehari, 10,000 sehari kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqultu astaghfiru rabbi innahu kana rabbakum. Faqultu astaghfiru rabbi innahu kana ghaffar. Yang kita beristighfar kepada Allah, Allah Taala ampun dosa kita. Allah akan luaskan rezeki kita. Allah akan bagi anak kepada kita. Allah akan lebatkan kebun-kebun kita. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini bila kita pergi supermarket, tempat-tempat mall dan sebagainya, kita dapati CCTV ada kiri kanan, maka kita tak berani nak ambil barang buat balik letak dalam poket. Kenapa? Kita yakin ada mata-mata yang memandang. Demikian juga bila kita tahu dosa-dosa ni, kesan dosa ni atas dunia. Yang pertama tadi kita tension, yang kedua Allah Ta'ala tarik taufik, yang ketiga tidak berkat, tarik nikmat dan sebagainya, menyebabkan kita jadi takut untuk buat dosa bila mana keyakinan benda ini masuk dalam hati kita. Jadi sejauh mana keyakinan seorang itu, sejauh itulah seorang itu dapat mengelakkan diri daripada dosa. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tak dapat jaga mata kan. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu tidak jaga takwa kamu dengan wanita ghair muhram yang lain selain daripada isteri kamu. Maknanya bila kita pergi office dan sebagainya, mata kita melilau-lilau, tak jaga, cakap sama-sama bertentang mata, tengok kecantikan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang lain tengok orang dalam rumah kamu juga tak jaga mata seperti kamu juga. Itu mafhum hadis. Imam Syafi'i kata dosa mata ni, dosa-dosa ni merupakan hutang. Kalau kita tak jaga mata kita, duduk bersedap-sedap duduk tengok anak orang tu, anak orang ni, bini orang ni, Allah Ta'ala akan jadikan orang lain mereka memandang ke dalam dinding rumah kita, tengok anak kita secara tak sedar. Anak kita pergi sekolah, kita tak tahu orang duk menjamu mata. Itu balasan daripada dosa. Sebab itulah Imam Syafi'i kata dosa inilah satu hutang, tuan-tuan. Jadi kita kena jaga dosa-dosa tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu. Barang siapa yang membuat amal kebaikan walau sebesar zarah daripada kebaikan, yarahu, dia akan nampak apa? Nampak balasannya. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarahu juga. Barang siapa membuat amalan yang buruk walau sebesar zarah, dia akan melihatnya, dia akan melihat kesan-kesannya juga. Jadi apa saja amalan baik ataupun buruk, kita akan dapat dia punya wabal, dia punya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal lagi Allah Subhanahu Wa Taala, cara Allah Subhanahu Wa Taala balas dosa yang kita lakukan atas dunia ni ada 3 cara secara 3 cara secara umumnya. Allah Taala balas dosa ni, yang kita lakukan dosa, Allah Taala balas ni 3 cara. Pertama, Allah Taala balas secara cash. Ada beberapa dosa yang Allah Ta'ala balas secara cash. Di antaranya dosa menderhaka kepada ibu bapa. Allah Ta'ala balas cash. Banyak cerita-cerita kita dengar, jadi anjing, jadi babi dan sebagainya kan. Kenapa? Itu dosa yang Allah Ta'ala balas secara cash. Ada satu kisah Syekh kita cerita. Nak dengar cerita tak ni tuan-tuan? Nampak mengantuk ni. Ada satu orang kaya di Pakistan. Ya. Begitu kaya, nak cerita kayanya dia ni, kalau naik kereta api daripada satu stesen sampai stesen kedua tu tanah dia lagi. Naik lagi sampai stesen ketiga tu tanah dia lagi. Banyaknya hartanahnya dia ni, satu orang ni. Nak cerita dosa yang Allah Ta'ala balas cash. Kemudian satu hari, nak dipendekkan cerita, dia berdiri di satu simpang dengan satu orang kawan dia. Kawan dia mengadu kepada dia, aku ni tension lah, macam mana rezeki makin kurang ni, bisnes tak nak menjadi ni. Dia dengan sombong dia kata, ni dosa sombong, dosa takabur Allah pegang. Dengan sombong dia kata, kamu sekarang duk tension macam mana nak dapat duit. Aku sekarang tension duit banyak nak bagi kepada siapa, dia kata. Aku 40 keturunan tak habis lagi. Dengan niat sombong. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala pegang secara cash. Cash pun tak jadi, dia mati situ. Maknanya selepas itu kawan ni bila dia cakap itu, Allah Ta'ala pegang dia punya kata-kata tu, menyebabkan selepas itu 6 bulan selepas itu dia jatuh sakit.
kemudian semakin sakit dia meninggal. Bila dia meninggal, segala harta dia yang banyak tadi jatuh pada anak lelaki dia. Bila jatuh pada anak lelaki dia, anak baru belasan tahun kan, tak ada pengalaman lagi, jaga bisnes tak pengalaman, yang ertinya enjoy. Buat hubungan dengan wanita tu, wanita ni pergi disko sana sini dan sebagainya, sampai dia jadi penagih Arab dan sebagainya, mula pergi kelab malam dan sebagainya. Lepas tu tak cukup dalam negeri, pergi luar negeri pula, cari kelab-kelab malam yang terbaik di Thailand dan sebagainya, contoh. Dan dia dah mula jadi pemabuk arak. Muka dia dah lama dah makin cengkung, dah jadi penagih dah kan. Lama-lama dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, dia pergi cek, semua duit dalam bank dah dikeluarkan, cek bank di Switzerland pun dah habis, bank di Singapura pun dah habis. Pendekkan cerita, tak ada duit, hanya tinggal rumah sendiri saja. Dia pun dah jatuh sakit, pemuda tadi. Sebab apa? Edik arak tadi. Dipendekkan cerita, akhir sekali duit dah tak ada, dia pun sakit, dia terpaksa jual rumah dia sendiri. Bila jual rumah sendiri, dia terpaksa mengemis. Sehinggalah dia mengemis sampai di simpang yang mana ayah dia dulu pernah berkata, aku 40 keturunan pun tak habis nak makan. Dengan sombong, di simpang yang sama anak dia mengemis orang minta sedekah. Itu balasan secara cash Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang sombong. Bukan dosa berzina, dosa bunuh orang pun, dosa sombong Allah pegang, Allah tak suka. Takabur, al-kibr, takabur itu adalah pakaian Allah, ridha Allah. Allah Taala tak suka hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala bersifat takabur. Kita hari ni faham dosa berzina, bunuh orang, umpat orang, kan? Pandang buruk kepada orang, hasad kepada orang, itu dosa yang Allah Taala tak suka, tuan-tuan. Jadi Allah Taala pegang cash. Jadi pertama, cara Allah Taala azab adalah dengan cash, tunai. Yang kedua, cara Allah Taala azab, kan kita sebut setiap dosa ada kesan dia. Cara Allah Taala azab yang kedua adalah dengan takhir, dengan delay sikit. Allah Taala tak bagi cash, tapi Allah Taala delay sikit. Ibnul Jauzi dalam kitab dia Tablis Iblis cerita tentang satu orang hafiz. Lepas dia habis hafiz, dia tak jaga mata dia. Dia terpandang kepada satu wanita Nasrani. Dia tak jaga. Dia rasa tak ada apa. Tapi 20 tahun selepas itu, dia kata semua Al-Quran yang aku hafal telah ditarik balik, hilang daripada dada aku. Itu pun satu bentuk balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 30 juz Allah Taala tarik daripada dada dia disebabkan tak jaga mata tadi, tuan-tuan. Kita ni 30 juz, 10 surah pun tak ingat. Habis licin lah kita ni. Tak usah 30 juz. Itu dosa yang mana Allah Ta'ala bagi secara delay. Satu kisah yang ajib. Kisah Syekh cerita dalam kampung dia. Ada seorang wanita yang gila. Ajib cerita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar betul-betul. Orang dalam ni kalau nak dengar boleh komen. Saya nak dengar cerita yang beri pengajaran kepada kita. Dosa yang Allah Ta'ala balas secara delay ni. Satu kali satu orang wanita, orang tua dah, dia orang panggil orang wanita gila lah. Jadi Syekh masa kecil-kecil lagi, mak Syekh pesan, kamu kalau jumpa wanita ni jangan duk ejek dia, jangan duk baling batu dia dan sebagainya. Maka Syekh pun buatlah, tak baling batu, tak ejek dan sebagainya. Bila Syekh dah besar sikit, mak dia cerita di sebalik kenapa wanita ni jadi gila. Tuan-tuan nak dengar tak? Jadi tuan-tuan, wanita ni asal masa dia remaja, dia adalah seorang yang cantik. Dia dah kahwin, seorang yang cantik jelita. Kemudian ada anak lelaki, baby lelaki. Satu kali dia bagi anak dia, baby lelaki tadi, bagi minum susu botol dan sebagainya, dia dah bagi elok-elok. Kemudian dia dah ada nak buat kerja di halaman rumah. Bila dia buat kerja nak tanam pokok dan sebagainya, tiba-tiba baby dah boleh merangkak tadi, dia keluar. Dia pun kata, budak ni aku suruh tidur, dia mari sini, ganggu dia kan. Dia ambil letak balik, bagi botol pek balik kan. Dia buat kerja, mari balik budak ni. 3 kali 4 kali dia kata, kau baik, kan aku suruh duduk sana, kau baik tidur sajalah daripada duduk sini. Kau baik tidur sajalah. Itu doa seorang ibu, kau balik tidur sajalah, perkataan dia. Allah Ta'ala tak suka dengan perkara ini. Tapi balasan yang Allah Ta'ala bagi bukan secara cash, Allah Ta'ala bagi secara delay. Apa jadi? Budak tu dah makin membesar, masuk sekolah menengah, masuk universiti, dapat sijil, degree dan sebagainya. Kemudian dia dah mula buat bisnes dan sebagainya, dan bisnes dia menjadi Masya Allah, sehingga orang kampung di kawasan itu menjadikan dia sebagai idola. Anak, kalau kamu nak jadi, jadilah macam fulan, macam Rozi itu buat besi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia sehinggakan dijadikan idola. Jadi budak ni bila dah kaya apa semua, tiba masa mak dia nak jodohkan dia dengan, dia cari wanita yang paling cantik dalam kampung, nak jodohkan dia dengan wanita yang paling cantik tadi. Jadi persiapan dibuat dengan perhiasan rumahnya, dengan macam-macam perhiasan dia buat nak sambut, nak kahwin ni.
3 hari sebelum kahwin duk sibuk-sibuk, dia sendiri pun lelaki anak dia tadi duk sibuk-sibuk nak buat persiapan. Tiba-tiba entah macam mana di rumah dia tu ada satu lantai yang licin, ada air. Dia jalan-jalan tersadung kaki dia sendiri, jatuh di tangga, patah tengkuk, mati begitu saja. Asalnya disebabkan doa seorang ibu masa dia kecil dulu. Kau baik tidur saja, sekarang Allah Ta'ala tidurkan. Jadi ada Allah Ta'ala balas secara cash. Di sini cerita Allah Ta'ala balas secara delay. Baik tidur saja, Allah Ta'ala tak suka perkataan itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi balasan macam buah tu, bila dah masak betul-betul Allah Ta'ala putuskan buah jatuh. Macam anak dia tadilah, bila dah masak betul-betul, dah nak kahwin dah, Allah Ta'ala ambil balik nyawa. Disebabkan Allah Ta'ala tak suka seibu. Allah Ta'ala bagi nikmat anak kan, serabut setara mana pun, itu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya orang yang tak ada anak, betapa sunyinya di rumah orang yang tidak ada anak. Apatah lagi kahwin. Alhamdulillah semua sini dah kahwin. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu balasan secara delay. Dan satu lagi balasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi disebabkan kita buat dosa adalah dia panggil khufiyah tadbir. Tadbir secara sembunyi. Makna balasan yang Allah Ta'ala bagi ni kita tak sedar, tak terasa yang itu balasan. Jadi kisahnya seperti mana berlaku dalam kalangan Bani Israel. Ada satu orang alim di kalangan Bani Israel. Disebabkan dia alim, dia tahu, dia berhati-hati, dia buat dosa dan sebagainya. Hari itu dia tersadur ataupun terbuat dosa. Tapi malam itu dia seperti biasa bangun tahajud dan sebagainya. 10 tahun lepas itu dia teringat balik dia buat dosa tu, dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia angkat tangan, ya Allah, seingat aku 10 tahun dulu aku pernah buat dosa. Dosa pun dia tak sebutlah, mungkin tengok perempuan ke apa ke. Tapi aku perhati dalam kehidupan aku 10 tahun ni, pendek kata, kalau makan nasi sepinggan hari ni pun nasi sepinggan juga. Tak ada apa-apa pun kesan yang kau tarik daripada rezeki aku. Kan Allah Ta'ala campakkan ilham kepada alim Bani Israel tadi. Dia kata, wahai hambaku, kamu perhati tak, di hari yang mana kamu buat dosa, malam itu kamu bangun tahajud. Alhamdulillah kamu dapat diberi taufik lagi bangun tahajud. Berapa rakaat yang Allah Ta'ala bagi taufik. Tapi kamu perasan tak, bila mana kamu berdoa, kelazatan berdoa kepada aku telah tarik, kamu tak terasa pun. Itu juga salah satu bentuk balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan dosa kita. Itu disebut sebagai khufiyah tadbir, pentadbiran secara tersembunyi yang Allah Ta'ala lakukan. Dan kita perhati dalam kehidupan kita betapa banyak benda-benda yang terjadi kepada kita mungkin disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ada di antaranya atas dunia ni, banyak mana balasan Allah tak boleh lari daripada 3 ni. Sama ada Allah Ta'ala balas secara cash, ataupun Allah Ta'ala balas secara delay, ataupun Allah Ta'ala balas secara tak sedar. Yang penting setiap dosa kita lakukan mesti ada kesan dia. Semoga Allah jauhkan kita. Kemudian bila kita buat dosa, lama kelamaan hati kita semakin hari semakin kelam, hati kita semakin gelap. Disebut dalam hadis, bila mana satu manusia buat dosa, satu titik hitam akan dititikkan dalam nukita fi qalbihi nuqtatan. Satu titik hitam akan dilekatkan dalam hati dia. Dosa kedua dibuat 2 titik hitam. Lama kelamaan hati kita dipenuhi dengan titik-titik hitam. Jadi alamat hati kita jadi hitam ni ada alamat-alamat dia. Saya nak sebutkan secara ringkas 3 alamat. Tuan-tuan cek hati masing-masing, jangan duk cek orang. Cek hati masing-masing. Adakah hati kita dah hitam ataupun hati kita masih bercahaya? Alamat hati hitam yang pertama, apabila kita hilang, dia bahasa Urdu dipanggil hilang jijik. Bukan jijik, hilang jijik buat dosa. Makna apa? Kita hilang rasa hati-hati buat dosa. Makna dengan kata lain, kita berani buat dosa. Seperti mana kalau anak-anak kita sama-sama dia main buat dosa, buat kesilapan apa, adik yang kecil tegur, ni nanti ayah marah. Apa ayah marah, apa salahnya, apa masalah? Itu panggil jijik. Makna apa? Hilang keberanian buat hilang keberanian, hilang ketakutan buat dosa. Itu maksud dia. Itu alamat hati hitam. Kalau buat juga duduk sini contohnya, nanti ustaz tengok apa masalah ustaz je pun. Contoh tu, di sini semua baik-baik. Ataupun apa saja, guru kita apa saja, dia hilang ketakutan nak buat apa? Dosa tadi. Itu alamat hati jadi hitam yang pertama. Yang kedua, bila mana hati telah hitam, alamat yang kedua perlu kita cek adalah bila mana kita rasa beban untuk buat amal. Bila mana kita rasa beban buat amal.
Hari ini kita perhati diri kita, adakah kita rasa okey je buat amal? Nak bangun tahajud okey je ke? Nak muraqabah okey je ke? Ataupun kita bila nak melakukan muraqabah seolah-olah ada batu besar yang menghampak kita, terpaksa angkat. Bila mana kita rasa beban untuk buat apa, nak buat dakwah jadi beban, nak buat sedekah jadi beban, nak pergi majlis ulama pun jadi beban, nak keluar pun jadi beban, nak bersohbah pun jadi beban, dia rasa berat saja. Buat keburukan mudah saja, ada saja alasan boleh pergi. Bila buat majlis, ada saja alasan untuk tak datang. Jadi bila rasa berat, rasa beban untuk buat amal, itu alamat hati telah hitam yang kedua. Dan yang ketiga, lebih teruk lagi, dia lebih kronik. Alamat dia, bila mana orang menasihati dia, dia akan marah orang yang nasihat dia. Orang tegur dia elok-elok, orang nasihat dia elok-elok, dia jadi marah. Bahasa Urdu kata, "Me samajtahu dushman jo mujhe samjata hai." Aku akan anggap musuh orang yang tegur aku. Aku anggap musuh orang yang menasihati aku. Sepatutnya kawan tegur kita, itu kita syukur. Al-mu'min mar'atul mu'min. Mukmin itu cerminan kepada mukmin yang lain. Cermin apa fungsi dia? Bila kita pergi depan cermin, nampak ada dakwah muka kita, kita bersihkan. Nampak sampah, bekas nasi, kita bersih. Itu tugas cermin. Demikian orang mukmin yang lain, bila dia tegur kita, engkau ni makin hari makin teruk, dia tegur kita kan, dengan ikhlas. Jadi kita patut bersyukur pada dia. Imam Ghazali kata, ibarat perangai-perangai buruk yang ada pada kita ni seperti kala jengking yang ada di belakang kita. Tiba-tiba orang tegur, kalau jengking belakang kamu tu, ada kita, kenapa? Biarlah duduk situ. Sepatutnya kita syukur. Nasib baik kamu bagi tahu. Kalau tidak, dia hampir sengat aku. Demikianlah perangai buruk kita ni, perangai tak senonoh kita ni, perangai orang larang tak dengar ni. Perangai-perangai buruk kita, kita sendiri tahu, dia ibarat kala jengking yang hampir saja menyengat kita, tuan-tuan. Jadi kalau jengking yang fizikal tadi, paling tidak pergi hospital mati saja. Kalau jengking ni, tuan-tuan, kalau tak cukup mati dalam kubur, Allah Ta'ala siksa kita. Itu dia. Jadi itu 3 alamat. Banyak lagi alamat. Kita cek masing-masing. Dia ada swab test masing-masing. Sekarang swab test pun dah murah. Jadi nak swab test diri kita ni, hati kita dah hitam ke belum? Ini di antara cara-cara dia. Kemudian 3 alamat hati hitam, saya sebutkan juga 3 alamat hati telah munawwar. Nak tahu juga, tuan-tuan, apakah alamat hati telah bercahaya? Munawwar. Pertama, alamat hati yang bercahaya apabila muka nampak jelas, mukanya dipenuhi dengan nur, dipenuhi dengan cahaya, kesan daripada ibadah. Kata satu orang tabi'in, man shalla bil lail, barang siapa yang semayang pada malamnya, maka faqad asyraqa wajhu bin nahar, sesungguhnya bercahayalah mukanya pada siang hari. Jadi kita nak sorok, nak tipu, nak sembunyikan setara mana ibadat kita, dia tak boleh nak tipu, tak boleh nak sorok, dia akan zahir pada muka kita. Itu tanda yang pertama. Qari Tayyib, salah seorang ustaz dia Darul Deoban, dia sedang tawaf. Qari Tayyib ni orang smart, satu smart, satu muka bercahaya. Dia sedang tawaf, lepas tawaf tu ada satu orang lain, dia tanya, Qari Sahab, aku tengok muka kamu masya-Allah, bercahaya-cahaya, smart, handsome. Bukan sekadar handsome lah, bercahaya kan. Macam mana kamu buat muka macam ni? Dia kata bukan aku yang buat, syekh aku yang buat aku macam ni. Syekh aku yang membuatkan, seolah-olah syekh ajar dia cara nak make up macam mana. Make up tu apa maknanya? Amalan, wazifah lah yang mencahayakan muka dia. Jadi kesan alamat pertama hati munawwar bercahaya adalah dia akan zahir di muka-muka seseorang tadi. Yang kedua, hatinya surur. Alamat yang kedua, hatinya akan jadi surur. Apa maksud? Gembira. Hati suka. Hati senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun senang. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang telah bercahaya, lempar di mana pun, alhamdulillah senang. Sihat pun senang. Sakit kena Covid pun, alhamdulillah senang. Kaya pun, alhamdulillah senang. Miskin, alhamdulillah senang. Syekh Abdul Qadir Jilani yang satu cerita. Syekh Abdul Qadir Jilani ni masa kecil dia memang miskin lah. Pakai baju bertampung, mak dia tampungkan duit, letak simpan duit dalam tu kan, kita dengar cerita kan. Tapi masa akhir hidup dia, Allah Ta'ala bagi nikmat, masa penghujung dia. Satu kali dia ada satu dagang, satu kapal yang penuh dengan barang dagangan. Satu orang datang mengadu pada dia, wahai Syekh, sungguhnya kapal kamu ini penuh barang dagangan telah tenggelam. Syekh kata, alhamdulillah.
10 minit lepas tu orang yang sama datang. Dia kata, oh sorry Syekh, wrong information, dia kata. Sebenarnya kapal orang lain, bukan kapal Syekh. Kapal orang lain tenggelam, bukan kapal Syekh. Syekh kata, alhamdulillah. Orang yang menyampaikan tadi, dia kata pelik. Bila aku cerita tentang kerugian kamu, kamu kata alhamdulillah. Bila aku cerita tentang keuntungan kamu, bukan kapal kamu, kamu kata alhamdulillah. Jadi orang yang hati dia hidup, hati dia bercahaya, alamat dia, hati dia surur, sentiasa gembira. Apa saja keadaan dilemparkan kepada dia, gembira. Jadi Syekh jawab, asal sebenarnya bila kamu laporkan kepada aku bahawa kapal aku tenggelam, aku tak cek mana-mana, aku cek hati aku. Adakah hati aku terkesan ke tak? Hati aku rasa sedih ke tak? Bila aku cek hati aku tak rasa sedih walaupun 1 inci. Maka aku kata alhamdulillah, hati aku masih alhamdulillah. Dan bila berita kedua datang, kamu kata itu bukan kapal aku, kapal orang lain, aku nak cek hati aku suka ke tak atas perkara ni. Aku cek hati aku tak ada terkesan walaupun 1 inci, aku ucap alhamdulillah. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sentiasa senang walaupun musibah yang dilemparkan kepadanya. Kita saja nampak dia sedih, letih, nampak musibah, tapi dia dalam keadaan gembira. Seperti mana satu orang yang mana duduk dalam satu bilik kaca kan, bila datangnya ribut, taufan dan sebagainya, orang di luar tu berterabur, habis berselerak, tapi dia duduk bilik kaca, dia duduk dengan keadaan relax. Begitulah wali-wali Allah, bila datangnya musibah, bencana dan sebagainya, dia masih dalam keadaan hati yang surur. Satu kisah tuan-tuan, saya tengokkan perkara ni, nak cerita tenang, betapa tenangnya hati orang yang hatinya bercahaya ni. Satu orang ulama, dia pada zaman itu raja yang zalim telah tangkap dia. Kemudian raja yang zalim tadi nak bagi balasan azab dia dengan lepaskan dia dalam kandang singa. Maka dilepaskan dalam kandang singa. Maka singa pun datang. Pada awalnya dengan begitu gah sekali nak terkam dia. Tiba-tiba singa tu datang seolah-olah datang sembah dia macam tu. Macam nampak daripada luar seolah-olah dia berbisik dengan singa tadi. Kemudian bila raja nampak macam ni, hebat orang ni, wali Allah besar ni, raja lepaskan dia. Kemudian bila balik rumah, isteri dia tanya, orang kampung duk kecoh ni, apa wali ni baca dia tiup apa di telinga singa, singa jadi jinak dengan dia. Jadi isteri dia tanya, abang, apa abang bisikkan telinga singa tu? Abang bukan nampak abang tenang je, relax, bila singa nak terkam abang relax saja, tak ada kecoh, tak ada gabra apa. Maka dia jawab, aku sebenarnya bukan takut, bukan apa, aku duk fikir ni singa ni dia mari macam nak jilat kaki aku ni. Aku duk fikir ni jilatan singa ni najis ke tak najis ni. Dan lagi duk fikir masalah agama, masa singa nak terkam dia. Nak cerita tentang tenang, betapa tenangnya hati orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alamat hati yang bercahaya yang kedua adalah hati dia akan sentiasa surur. Dan yang ketiga adalah alamat dia, kita cek, kita ada tak tuan-tuan? Kalau tak ada lagi, kena usaha lagi lah. Dan alamat yang ketiga adalah kerja dia akan dimudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan sertakan nusrah madad dalam setiap urusan dia. Wa huwa yatawallas salihin. Allah Taala akan menjadi wali penolong kepada orang-orang yang soleh. Maka dia akan perhatikan dalam kehidupan dia sentiasa dinusrah, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kerja dia dimudahkan, dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah jalan dia dilorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak tahu, kita perhatilah, kita buat amalan yang soleh. Allah Taala kata, wa huwa yatawallas salihin, dialah penolong orang yang soleh. Kita sematkan kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang soleh, maka kita akan perhatikan apa akan jadi, segala pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, masuk kesan dosa lagi yang kedua terakhir adalah laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat dosa dia akan dapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud laknat? Satu orang itu akan dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin hari kita semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu disebabkan dosa kita. Kita cerita semalam tentang rahmat Allah Subhanahu, betapa luasnya rahmat Allah Taala ni. Tapi orang yang berdosa ini akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kesan daripada dosa ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan orang yang di bawah kita, sama ada isteri kita, anak kita, staf-staf kita, pekerja-pekerja di bawahan kita, semuanya akan jadi
menderhaka kepada kita. Kan? Anak-anak akan jadi degil. Kan? Sebab itulah Fuzail bin Ayas rahimahullah ta'ala berkata, bila mana saja aku lakukan dosa, aku mula perhatikan dalam kehidupan aku, sama ada isteri aku mula tak taat aku, ataupun anak aku mula liar, tak ikut cakap aku, ataupun pekerja-pekerja, staf-staf di bawah jagaan aku mula tak ikut segala SOP aku buat. Hatta binatang tunggangan yang aku tunggang, keldai ke kuda apa saja, dah tak mula ikut aku dah. Tak mula ikut aku. Kalau kuda aku dulu suruh jalan, dia jalan, calur dia calur. Suruh rokok berhenti, dia berhenti. Hari ni aku suruh berhenti, dia jalan. Suruh jalan, dia berhenti. Kita kena check lah. Kalau zaman dulu kuda, keldai dan sebagainya, zaman kita ni kena check lah wai suku kita ke. Check lah motor kita, kereta kita. Kalau pagi-pagi nak pergi kerja meragam, itu disebabkan dosa kita lah tuan-tuan. Jadi kita perhatikan tuan-tuan dalam kehidupan kita, kalau ada yang tak taat kita, isteri, anak sebagainya, itu disebabkan dosa. Kita betulkan hubungan kita dengan Allah, maka makhluk di bawahnya akan mula Allah Ta'ala perbetulkan hubungan kita dengan makhluk. Bila kita cinta pada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan saya ja'ala lahumur rahmanu wudda. Allah Ta'ala akan campakkan kasih sayang kita kepada orang. Mana orang mula kasih sayang kepada kita, sebab kita telah dapat cinta dan muhabbat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala elakkan kita daripada melakukan dosa-dosa. Allah bagi taufik kepada kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk bila buat dosa saja terus istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap dosa yang dilakukan, sama ada kita akan dapat balasan secara cash, ataupun Allah Ta'ala akan delay, ataupun secara tak sedar kita sebenarnya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Jadi kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku kepada kita ini disebabkan dosa-dosa kita. Fabima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Hari ini kenapa hati kita masih tak tawajuh? Duduk dalam bayang pun boleh sembang kiri kanan. Ini pun satu bentuk balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak sedar tuan-tuan. Jadi hari ini kita kena istighfar betul-betul, taubat betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mari sekini bukan sekadar nak jumpa kawan sembang sana sini, balik kemudian datang lagi. Kita kena ada satu nadmah, penyesalan dalam hidup kita. An-nadmah itu taubatan, penyesalan itu adalah taubat. Bila tidak ada penyesalan, di mana taubatnya? Jadi kita kena taubat pada Allah, kena menyesal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita buat dosa, dan kesan daripada dosa tak dapat tidak Allah Ta'ala akan bagi di dunia ini lagi. Dan balasan yang sebenar adalah di akhirat kelak. Jadi Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dapat balasan dosa-dosa kita dengan kita banyak istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung lagi orang sini, dan sini kita sambung muraqabah insyaAllah.